Saya jemput Dr. Muhammad Razwan bin Abdul Razak untuk menyampaikan pembentangan beliau. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Nak kata apa khabar semua nak jawab, tak ada orang nak jawab kan? Saya tolong jawab. Jadi tolong jawab. Apa khabar semua? Baik Baik. Alhamdulillah. Okey. So sebenarnya sebelum saya berkongsi berkenaan dengan G Suite, dia sebenarnya masa mula-mula gunakan tu ramai dok kata G Suite kan, sampai pernah lah saya jumpa Dato' KP tu tersasul cakap kan kami ada buat macam G Suite. Oh, Dr. KP kata, oh yang baju suit. Alamak kan, salah present pula time tu kan. Jadi sebenarnya pronunciation is G Suite. Sweet dia G Suite bunyi dia. Bukannya G Suite. Saya pun dulu faham punya bunyi macam G Suite tu lagi sedap lah daripada G Suite. G Suite tu lagi sedap lah daripada G Suite. Tapi pronunciation dia sweet, manis. Okay. So sebenarnya G Suite ni saya mula-mula sejarah dia lah. Saya nak gunakan dia tu adalah disebabkan ketika tu saya masuk balik ke Lapu Diri ke College Community pada 2016 lepas habis menamatkan PhD saya. Dan tentu kita nak try apply berkenaan dengan online learning ni kan, pembelajaran secara maya ni. Jadi saya dah gunakan macam-macam modul ataupun application berkenaan dengan pembelajaran ni, Google Classroom, Edmodo, Padlet, apa sajalah yang ada kan. So dalam banyak-banyak tu saya dapati macam Google Classroom is better. Iklan sikit Google Classroom is better lah so far lah setakat ni. Tapi saya try gunakan, and then 2017 saya dapati awal 2018 tu saya dapati macam ada problem sikit dekat Google Classroom, di mana simpanan data tu agak terhad, iaitu 15 gig saja. So bila 15 gig tu saya mengajar asas multimedia. Jadi asas multimedia ni melibatkan design apa semua kan, design gambar, design video. Jadi bila pelajar hantar tugasan kamu boleh semua, jadi kapasiti simpanan secara cloud tu jadi penuh. So by hook by crook saya kata kena dapatkan juga G Suite ni. So saya pun bincang-bincang dengan Puan Siawati, dia yang bantu dengan bantuan sebenarnya daripada College Community Grid PPTM. Dia sekarang dah sambung belajar untuk set up dia balik. Untuk set up lah untuk College Community Pasir Salak ni. Dia senang aja set up dia sebenarnya, tapi ambil masa sikit lah. Okay, so saya terus pergilah pada G Suite ni kan, saya presentation ya. Right. Okay. Okay, clear Data? Clear? Oh, Data dah mute mic, tak apa, no hal. Alright, so G Suite for Education khas saya bawakan untuk anda semua di Politeknik dan College Community. Okay, so macam biasalah, G Suite ni adalah satu produk daripada Google, di mana kalau anda pergi tengok betul-betul dalam dia ada dua pilihan sebenarnya, sama ada G Suite for Education ataupun G Suite Enterprise. So ada beza dua lah, sama ada satu free, satu bayar macam tu lah. Tapi walau bagaimanapun, bila kita bekerja dengan Google ni ataupun kita menggunakan aplikasi Google ni, pertama sekali sebenarnya apa yang kita kena buat adalah kita kena createkan akaun Gmail dia, betul? Dengan akaun Gmail ni, barulah kita boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain lah. Dulu saya ingat lagi masa saya punya email Gmail ni dah lama lah, masa mula-mula dulu. gmail.com kan. Saya pernah jumpa kawan saya, dia pakai gmail.com.my. Tapi sekarang dah tak nampak sangat lah. Tak tahu lah, mungkin telah di-sync kan supaya semua pakai .com ke apa kan. Jadi mungkinlah kot ada yang masih lagi pakai .my. Tapi saya tak jumpa lagi lah. Jadi di mana depan tu adalah kita punya username @alias@gmail.com. Alright, tu memang kita kena register. So dengan register tu barulah kita boleh gunakan fungsi seperti Google Drive. Di Google Drive yang untuk kita simpan data kita secara cloud, dan juga boleh sync dengan kita punya komputer sendiri. Dan dalam masa sama boleh sync tu, kalau kita buka lebih daripada satu akaun, maksima boleh sync
secara cloud di PC adalah 3 akaun. Buat masa ni lah saya tahu 3 akaun sajalah. Okey. Bila kita dah guna Google Drive ni, adalah konsumsi lain macam ni. Kalau tahulah, mungkin saya boleh try tanyalah kan, Dr. Muhammad Razamin, ini ikon apa tu Dr? Cuba on mic. Okey. Ni ikon apa? Dr. Ini Google Form ni, Google Form. Ni ada orang bantu. Dengar pula. Okey. Okey, tak apa. Sebab Dia jawab dulu, bukan apa. tak apa, saya lebih suka kita bersembang macam ni kan. Okey, daripada saya cakap seorang-seorang kan. Ya, Doktor, buat pengetahuan, Doktor boleh tanya juga participant, dia boleh jawab melalui chat dia lah, ruangan chat. Ruangan chat. Oh, nanti dia akan keluar juga. Doktor boleh tengok. Jadi Kepada peserta kalau nak jawab, boleh jawab di ruangan chat dan hantar kepada presenter lah ataupun host. Oh, baik. Saya cuba. Di sini saya dah nampak Puan Izlin Zuriani Ishak, dia jawab Google Form. Google Form, boleh ke? Pasal apa saya tak nampak pula Oh, dia hantar kepada saya tu. Kalau boleh hantar kepada panel sekali Atas panel. Oh, okey. Hantar kepada panel. Host and presenter. Baru nampak. Baik. Kelas. Okey. Right, saya sambung Okay, next. Kita cuba lagi. Ini dia tak tahu kan. Ini apa Tak nampak Google Sheet. Tak nampak kecil? Tu ada. Dia jawab lagi tu, Doktor. Dia ada jawab tu. Ada Google Elston Sheet Yo. from Siti Fatimah. Google Sheet. Yes, this is Google Sheet lah. Right. Sebutan tu kena betul-betul. Jangan tersebut Google nanti. Okay, yang ni Google. Ni paling senang lah. Okay, Google Doc. Nice. Alright. Okay, good. This one, ini yang saya tengah guna sekarang. Google Slide. Oh, laju. Ini mesti otak-otak dah ni kan. Ini? Terror dah demo ni. Ini apa dia? Google Calendar. Paling senang. Okay. This one? Ini mesti jarang-jarang ada. Jarang-jarang guna. Yes, ada juga Google Keep. Doktor senyap je. Tak. Doktor dia high level. Ini kita guna rakyat-rakyat Meherannya. Tu saya jawab tu, nampak tu. Okay, ini yang di mana kita sebagai pemberi ataupun institusi yang memberikan perkhidmatan pendidikan, yes, kita pakai Google Classroom untuk kita punya learning management system lah. Okay, ini antaranya lah. Ada banyak lagi application yang boleh dipakai, yang boleh di-sync dengan Google, kita punya Google account lah. Tapi ada certain boleh, ada certain tak boleh. Ada syarat dan prasyarat dia tertentu lah. So ni antara yang biasa kita gunakan. Di mana saya untuk Google Drive, kita simpan data, Google Form, kita dapatkan maklumat, kita buat quiz kepada pelajar. Google Sheet, kita maklumat yang daripada Google Form tu, kita dapat masukkan dalam Google Sheet. Google Sheet yang mana yang teori-teori Excel sikit, dia boleh buat programming sikit ke apa kat situ kan. Untuk kadang-kadang saya try juga, pokok boleh sama dengan macam apa? SRKP kan. SRKP kan. SRKP ya. Tapi saja try buka daripada guna Google Sheet kan. Interface tak apa cantik lah kan. Okay, Google Doc. Google Doc biasalah. Kita buat Word, type surat ke apa yang berkaitan apa semua. Okay, Google Slide, buat presentation. Okay, Google Calendar. Okay, kita set event kita apa, reminder pada kita. Google Keep, biasalah saya pakai. Sebab bila kita pergi meeting, saya tak bawa buku. Saya akan bawa phone dan gunakan Google Keep untuk salinkan nota tersebut. Walaupun bertampal dekat bilik mesyuarat tu, penggunaan gadget tu dilarang semasa meeting kan. Tapi kita buat secara online, jadi pastilah. Okay. Right. Jadi setiap application ni boleh diintegratekan ataupun boleh dikolaborasi di antara pengguna-pengguna Gmail sekiranya kita memberikan kebenaran pada mereka. Right. So, come to this part, apa beza Google Free dengan Google G Suite for Education ni? Okay, apa saya nak tekankan adalah G Suite for Education lah. So, sebab saya cakap tadi, dia ada dua version. Satu G Suite for Education, satu lagi G Suite Enterprise. So, Enterprise ni berbayar. G Suite Education ni for your information, untuk politeknik dan college community semua, sekiranya anda dapatkan adalah percuma, tak payah bayar punya.
Benda boleh free, apa nak bayar cik? Abaikan Alright. So apa beza Google Free? Google Free maksud saya pakai gmail.com lah. Okay. Google Free. Kalau tahu Google Free, satunya tak ada konsol pengurusan. Kita buka je email Gmail kita tu, itulah kita nampak dan kita boleh link ke mana-mana lah. Itu dia tak ada konsol pengurusan. Alamak. Right. Tak apa. Boleh saya menjawab panggilan semasa dalam ni ke diharamkan? Penting ke? Emergency ke Dr.? Puan Wati call saya. Okay. Tak muncul lagi Tak apa. Okay, tak apa. Minta maaf semua iklan. Okay. Okay, satunya dia tak ada konsol pengurusan. Kita tak boleh nak managekan dia. Okay. Konsol pengurusan saya tunjukkan macam mana rupa dia. Okay, satunya tak ada kumpulan pengguna. Kita tak boleh setkan kumpulan penggunanya sama ada kita nak set dia sebagai kumpulan pengguna untuk pensyarah ataupun kumpulan pengguna untuk staff ataupun kumpulan pengguna untuk satu college ataupun politeknik. Okay. So, standard lah dia menggunakan @gmail.com. Itu dia punya email. Depan tu taruhlah nama apa semua. Kalau kata dah ada orang ambil, silalah tukar. Macam saya hari tu ambil Razwan. Dah ada orang nama Razwan punya. Yelah, takkan aku seorang ni nama Razwan dekat Malaysia. Rasputra lah dia, Rasputra. Saya pakai Rasputra sebab saya Putra tu berkaitan dengan Universiti Putra Malaysia. Ras tu kisahnya. Saya letak Putra tu. Saya macam bangga sikit lah dengan UPM ni. Okay. Dokumen boleh dikongsi melalui pautan yang diberikan saja. So dokumen yang ada tu, file-file yang ada tu kita hanya boleh share sekiranya kita bagikan pautan tu kepada user kita. Okay. Mana pengguna akaun lain lah kita add dia sebagai, boleh edit ke, dia boleh view ke, ataupun kita just buka link tu supaya orang lain semua boleh tengok, hanya boleh view saja. Okay. Dan yang terakhir adalah simpanan data dia secara cloud adalah 15 gig saja. Okay, tapi kalau anda perasan itu sebenarnya ada beza sikit kalau anda berkaitan dengan foto. Okay, kalau Google Photo, dia ada fungsi di mana untuk anda boleh dapatkan access cloud untuk foto secara unlimited dan juga yang bukan unlimited lah. Yang unlimited ni maknanya kalau kita gunakan phone kita, Google Photo tu, phone dengan kapasiti mungkin 32 ke 64 ke kan, mungkin dah penuh. So gunakan Google Photo tu, nanti dia akan savekan dekat cloud dan apa yang dalam phone kita tu dia akan delete kan. Jadi free lah sikit kita punya space dalam phone tu. Okay, so untuk G Suite pula, kita tengok yang pertama tadi dia ada konsol pengurusan. Kita boleh managekan dia ikut sesuka hati kita. Ni lah, kira ikut pihak pengurusan lah, dia nak manage macam mana, so kita bantulah. Sama ada kita nak set sesuatu tu berkaitan dengan classroom ke, kita nak set berkaitan dengan drive ke, kita nak set berkaitan dengan account ke, kita boleh control dia. Okay, ada kumpulan pengguna, kita boleh setkan terus kumpulan pengguna A, kumpulan pengguna B, kumpulan pengguna C. Tak payah kita nak masukkan satu persatu lah nanti untuk kumpulan pengguna. Okay, menggunakan, anda tengok sekarang ni saya menggunakan @staff.kkpsa.edu.my. Saya menggunakan domain college community sendiri iaitu kkpsa.edu.my. Kenapa saya letakkan staff ataupun pelajar, saya letakkan pelajar.kkpsa.edu.my. Why? Sebabnya masa first testing tu, bila kita letakkan kkpsa.edu.my, what happen, email daripada luar tu dia masuk, dia pecah dua. Sama dia berlaku pecah dua ataupun dia jadi konflik. Sebab kita punya email rasmi pun akan menggunakan @kkpsa.edu.my. So bila di emailkan tu, what happen? Sudah. Satu, dia confuse nak pergi ke mana kan. Kadang dia hantar dua-dua sekali. Dan kadang-kadang memang dia block terus. Dua-dua dia tak hantar. So, satu lagi untuk pelajar. So pelajar, satunya di college community biasalah budak-budak ni, budak-budak sijil yang baru nak up kan. Baru habis SPM. Baru kenal erti dunia yang tiada mak ayah di sekitar, hanya kawan-kawan saja kan. So kalau kena dengan kawannya okeylah, kalau tak kena dengan kawannya hanyutlah. Bila datang ke kelas tu, bila kita ajar ataupun gunakan Google Classroom tu, adalah mengangkat tangan, "Encik, password lupa. Encik, akaun tak ingat. Encik, banyaklah kau punya encik kan." Jadi dengan adanya G Suite ni kita boleh kawal dia.
kita boleh kawal dia dari segi, okay, you lupa password, don't worry. Secara kelas, kita boleh setkan dia sebagai admin untuk resetkan password dia. So, pelajar akan takkan ada alasan kata lupa password apa semua kan. Dan kita galakkan di Kolej Penyelidikan Salah ni, kita galakkan ataupun sebenarnya kita tekankan supaya pelajar install ataupun masukkan akaun pelajar KKPSA.edu.my dalam phone masing-masing. So kita boleh monitor dia sentiasa lah sepanjang semester ni, kita boleh monitor dia. Okay. Next, dokumen boleh dikongsi dalam organisasi. Okay, saya akan tunjukkan kat mana sebenarnya dokumen yang boleh dikongsikan dalam organisasi itu. Dengan hanya kita letakkan satu folder, letakkan satu drive, seolah kita letakkan satu, okay, aku ada external hard disk. Nah, kongsilah ramai-ramai. Ramai-ramai boleh akses kepada external hard disk tersebut lah. Dan paling best berkenaan dengan G Suite. Dan ini telah menyelesaikan banyak masalah saya, sebab benda yang melibatkan cloud adalah dia punya simpanan data dia unlimited. Berapa nak dapat 15 kalau kita boleh dapat unlimited kan secara percuma. Tapi bagi saya masih lagi di peringkat kajian, saya masih lagi memerhati lagi sebab jelah biasanya benda free ni dia ada level-level dia yang kemungkinan ada masalah ke apa semua, kita tak tahulah kan berbanding yang berbayar. Berbayar ni masing-masing ada pro and con lah bagi saya lah. Okey, setakat ni ada apa soalan tak daripada kita punya pendengar, daripada kita punya participant? Kalau ada soalan, saya boleh? Bagaimana dengan security untuk Google Free? Security untuk Google Free, okey, berkaitan dengan security, kalau anda baca dia punya term and condition, boleh kata Google Free dengan G Suite sama je dia punya apa nama security dia. Satunya dia tidak akan bagi akses data tu kepada third party. Kan, data tu pun dia tak akan tengok apa semua kan. Itulah macam kadang-kadang bunyi macam sembang lah kan. Alah, benda dah online kan. Kalau katalah pihak lain kata nak juga kerajaan kau nak juga data tu, kau terpaksa bagi ke apa kan. So tak pastilah kan. Mungkin ada soalan lain, saya dah lost lah. Tadi ada soalan dah hilang. Ya, Doktor. Soalan tu Doktor. Kalau student ada akaun G Suite sekali tak? Ulang Doktor. Daripada Puan Nur Azura Ismail, dia tanya student ada dapat akaun G Suite ke? Yes, student akan kita bagi dia akaun G Suite tersebut. Jadi kat situ tak ada alasan lagi, cik lupa password, cik saya dah tak ingat saya punya username apa semua. Itu takkan ada dah lagi. Jadi pensyarah kelas akan monitor benda tu. Akan monitor benda tu, tengok okay, pelajar ni lupa password apa, dia akan tolong resetkan apa semua. Dan kita akan masukkan dia terus dalam kelas-kelas Google Classroom yang ada lah. Okay. Ada lagi soalan? Menarik. Ini macam banyak naik. Soalan lagi. Yang ini saya tak... Okay, G Suite pun boleh daftar guna Gmail juga ke? Yang ni saya tak berapa sure. Kemungkinan dia, maksud dia tu, adakah kalau student dah memang ada akaun Gmail, adakah dia boleh convert into G Suite punya account? Okay, untuk pengetahuan, bila kita sebut G Suite ni, dia melibatkan yang pertamanya domain kita. Institusi mesti ada domain dia. Dia tak boleh personal. Institusi yang utamanya institusi pendidikan macam kita lah kan. College community ni kita ada domain masing-masing. Domain kita itulah kkpsa.edu.my, kkti.edu.my kan. KK mana-mana lagi lah. Itu kita punya domain. Dengan menggunakan domain tu, so kita boleh registerkan akaun-akaun pelajar ni. Berbanding kalau Gmail nak upgrade kepada G Suite boleh. Tapi personal lah. Dalam personal kena bayar. Macam saya cakap tadi, benda free apa nak bayar. Ada soalan lain? Banyak keluar lah ni. Tu dah tanya. Okay. Sila. Cik, doktor pilih soalan lah. Saya tolong jawab. Okay, daripada Mim Fong. Yang ni saya rasa doktor dah jawab ni. Is G Suite free for polytechnic staff? Of course, G Suite is free. I repeat, free. Okay, mungkin saya boleh tambah sikit for Ming Fong ni boleh contact BIPD, JPPKK untuk dapatkan G Suite punya account under Center of E-Learning and Teaching punya domain. Ada soalan? Okay, maksudnya pihak ICT boleh registerkan student untuk G Suite je?
Yang ini siapa yang bertanggungjawab untuk register, di mana salurannya untuk kita mohon? Okey. Yang pertamanya yang berlaku di Kolej Mahasiswa Salah adalah yang pertama untuk daftar domain G Suite kita itu sendiri. Itu saya minta bantuan PPTM, macam saya cakap tadi lah, PPTM membantu dan dia kontak dengan kawan dia daripada KK Grade. Okey. Untuk pengetahuan sebenarnya masa dekat Perak ni saya dapat tahu G Suite ni di Kolej Community Grid dah ada lama dah. Sebelum kita bertukar pada domain JPP apa semua kan, dia orang dah ada lah G Suite. In fact sebenarnya bila saya sembang dengan dia orang punya PPA dia pun tak tahu dia ada G Suite. Tapi pasal benda tak apa nak kita familiar guna, jadi tak boleh nak salahkan lah kan, memang something yang ni lah. So daftar pertama kena daftar dulu domain. Okay? Dalam daftar domain kita akan dapat masuk dalam konsul pengurusan. Bila kita dapat masuk konsul pengurusan, untuk registerkan tiap-tiap akaun tu di kolej kita, yang pertamanya kita ada beberapa super admin. Level super admin, kalau di kolej saya letakkan lah pengarah, timbalan pengarah akademik, timbalan pengarah pengurusan, dan juga EO lah untuk super admin. Okay. Lepas tu dia ada admin. Okay, admin ni kita boleh saya setkan sebagai di Pasir Salak ni kita setkan untuk pensyarah kelas. Pensyarah kelas sebagai admin. Apa yang dia boleh buat, kita boleh setkan apa dia boleh buat. Sama dia boleh create account, delete file, and view file ke apa semua, kita boleh setkan untuk admin tersebut. So admin tu untuk pensyarah kelas, tujuan purpose dia adalah dia kena createkan akaun pelajar ni. Sebab dia ada dokumen atau file pelajar kan, dia pun memegang file pelajar dan dia akan buatlah untuk akaun pelajar tersebut. So dah daripada situ, sekiranya ada masalah, pensyarah modul akan maklumkan kepada, kalau pelajar ada masalah, pelajar akan maklum pada pensyarah modul akan maklumkan kepada pensyarah kelas tersebut untuk masalah, kalau ada masalah berkaitan dengan akaun lah, kalau dia nak reset ke, terlupa password ke apa semualah. Okay. Itulah yang dibuat di KK Pasir Salak. Ada soalan lain? Okey, seterusnya daripada Puan Noni Lela Ayub, staf dan pelajar perlu ada email institusi ke untuk guna G Suite? Yang ini mungkin dah diterangkan tadi ya. Setelah diterangkan tadi, tapi saya kongsi lagi lah kan. Sebab yang pertamanya, yang penting ni kolej komuniti ataupun politeknik perlu dapatkan dulu, perlu register domain dia untuk mendapatkan G Suite Education ni secara percuma. Dah dapat register baru ni. Dr. Razamin, di Thailand kita ada Puan Wati ke? Tak muncul lagi? Puan Wati ada ke dekat kita ni? Belum lagi, tak nampak lagi. Oh, patutlah dia call saya tadi. Mungkin dia tak boleh masuk kot. Dia tak dapat masuk. Pasal mungkin dia boleh story sikit lah berkenaan dengan G Suite ni. Tapi tak apa, kalau kata dia boleh masuk nanti dia akan ceritakan. Kalau kata tak boleh masuk, saya nak kata galakkan Kang satu Malaysia kan call dia kan. Okey, tak apa. Kita cuba dapatkan dia. Kita tengah berusaha berempas pulas ni, teknikal kita untuk dapatkan dia masuk. Okey, tak apa, kita teruskan. Life must go on orang cakap. Ya, move on. Kena move on. Okey, kemudian mungkin yang ini daripada Puan Noliana Musa. Dia kata boleh terangkan dan tunjukkan cara untuk mendaftarkan akaun G Suite ni. Saya rasa nanti doktor akan terangkan macam mana nak login kot ya. Untuk create G Suite ni mungkin perlu dari peringkat institusi, bukan individu lah. Okey, untuk pendaftaran memang kena ada kemahiran teknikal sikit lah. That's why saya minta bantuan daripada PPTM lah, sebab dia melibatkan kena masuk DNS server apa semua. Dia akan melibatkan server sikit lah. Jadi yang untuk institusi, sebenarnya kami dah ada satu guideline. Tapi guideline ni belum complete lagi. Kalau kata okey, nanti kita akan kongsi lah untuk semua, insyaAllah. Ada soalan lain, Doktor? Okey, dia tanya apakah limit untuk pelajar, kita daftarkan pelajar ataupun limit user lah, berapa limit user untuk gunakan G Suite ni? Okey, so far saya masih lagi tak jumpa, mungkin tak terbaca lagi dalam tu mengatakan limit user yang kita boleh create. So far saya dapat info adalah unlimited, seberapa banyak sekalipun. Sebab satunya dia dah bagi unlimited data cloud kita boleh simpan. Jadi kalau dia boleh bagi unlimited data, kenapa dia tak boleh bagi unlimited pelajar? Unlimited user. Tapi ada soalan daripada saya sendirilah, betul. Sampai bila dia nak bagi free ni? Agak-agak.
Okay, itulah pro and con saya cakap sebelum ni. Benda free ni dia ada, mungkin ada dia punya label dia, kan. Tapi saya beranggapan sebenarnya Google sedang memandang ke hadapan. Okay, di mana dia bagi benda ni hanya cuma ni kepada educator ataupun dalam konteks institusi pendidikan tinggi ataupun rendah saja. So what happened kat situ? Okay, kita ambil lah tahun 2000 tahun lepas 2019. Saya silap tahun. Kalau saya silap betulkan saya lah. Di mana sebenarnya sekolah, kita tengok sekolah sekolah sebelum ni dia menggunakan untuk learning management dia menggunakan VLE Frog kan. Kalau siapa yang ada anak sekolah rendah tu ataupun sekolah menengah tahulah, dia menggunakan sistem VLE Frog untuk pembelajaran secara atas talian diorang. Okay, so what happened, saya ingat bulan 5 dia punya kontrak tu telah ditamatkan. Jadi kerajaan ketika itu okay, tak ada cakap lebih tidak menyambung untuk VLE Frog tu dan telah menukar untuk proses penjimatan dia menggalakkan menggunakan G Suite. So saya ketika itu saya pun macam agak excited lah sebab satunya sekolah dah guna kan. Jadi kita boleh bantulah dari segi sekolah ni macam mana. Sekali sebelum saya dah bantu tu, rupanya dekat grup-grup sekolah ni lagi ramai otak-otak dan saya banyak lagi belajar sebenarnya di sekolah ni. Dia orang kongsi dalam grup Telegram macam mana nak buat ni, macam dia ni, sampai dia orang ada satu sistem learning management yang boleh kata agak komplit lah kan, menggunakan platform yang okey semua kan, dan dia orang berkongsi di antara satu sama lain. So kat situ nampak tak, daripada sekolah rendah dah guna, sekolah menengah dah guna, okey, nanti dia masuk institusi. Kalau kita benarkan atau kita galakkan dia orang menggunakan macam di college community gunakan G Suite ni, okey. So kesinambungan tu ada. Diorang dah ada basic. Sekolah rendah dah pernah guna, sekolah menengah dah pernah guna. Now IPTA, FTS menggunakan G Suite. So dia tak ada masalah lah untuk follow. Dan bayangkan selepas bekerja. Ni saya cakap Google nampak benda ni secara pandangan hadapan. What happen? Dia pandang ke depan. So bila pelajar ni dia bekerja, so dia dah biasa menggunakan Google punya produk ni, ada tak kemungkinan nanti masa dia bekerja tu nanti dia akan menggunakan produk tersebut dan dalam masa yang sama mungkin ada yang set up company ke apa, dia pun company tu akan beli pula. Nampak tak? Google punya cara dia. Maknanya dia makan tahun nanti barulah dia akan dapat income. Sekarang dilabur dulu dalam K education ni kan. So bila akan datang baru dia ambil balik. Cara dia ambil balik bila ni lah pelajar-pelajar ni, bila dia dah buka syarikat ke apa semua, dia dah biasa menggunakan Google punya produk dan dia akan belilah, kemungkinan lah dia akan beli. Kemungkinan tu ada. Pelajar ramai tu kemungkinan dia akan beli juga untuk set up untuk company dia. Google G Suite for Enterprise dia akan pakai untuk company dia. Jadi untuk saya rasa free ni, saya rasa lah pendapat saya lah, akan sepanjang selagi Google ni ada, kita akan dapat benda ni secara percuma lah. Untuk education khasnya lah. Okay, Dr. Okay, Dr. nak teruskan ke? Nak soalan lagi? Soalan lagi. Kalau nak teruskan pun tak apa, kita tanya soalan di hujung nanti. Okay, tak apa. Okay, saya proceed Alright. Okay. Okay. Saya di institusi, kami mencadangkanlah kita gunakan dekat institusi ni email untuk setiap pejawatan utama untuk pengurusan lah. Okay, kita tahu untuk pejawatan utama, pengarah, TPA, TPP selalunya bertukar-tukar. Jadi kita letakkan pengarah @staff.kkpsa.my. Okay. TPP ataupun TPA @staff.kkpsa.edu.my. So bila dia bertukar, kita orang yang ambil alih tu hanya perlu bagi bagi username, password. Dia akan dapat balik lah apa saja file-file yang berkaitan dengan tugasan sebelum ni akan ada. Tak payah lagi nak transfer file ke apa semua kan. Dalam masa yang sama itu menjimatkan lah dari segi masa dan juga penggunaan tiap-tiap individu tu. Okay, email setiap pensyarah kita bekalkan untuk email-email ni. Okay, dan bestnya bila kita bekerja sebenarnya dalam domain ni, what happen, data kita dari segi secure dia memang boleh kata sangat tinggi lah bagi saya. Sebab bila satu-satu file tu diletakkan dalam organisasi dan file tu kita hanya set untuk boleh di-share dalam organisasi saja, sekiranya link tu tersebar keluar, orang luar tak akan dapat buka benda tu.
Maknanya yang pengguna @gmail dia tak boleh buka file tersebut. Tak ada kebenaran sebab dia bukan dalam domain yang sama. Okey, dan email untuk setiap staf pentadbiran, setiap staf pentadbiran ada. Sama jugalah mungkin staf pentadbiran ada bertukar ke apa semua kan. Tapi ini bergantung kepada institusi masing-masing lah macam mana dia nak mengawal selia akaun tersebut. Okey, email setiap pelajar. Okey, pelajar macam college community dalam 2 tahun je kan sampai ke LI. So habis je kita manage lah. Pensyarah kelas akan manage daripada diorang mula sampailah habis. So dah selesai, kita delete lah akaun tersebut. Kalau sama dia nak bagi pun tak ada masalah lah kan. Tapi saya rasa tak lah kot kan. Jangan bagilah. Right. So ini adalah konsol pengurusan. Okay, kalau kita buka ni saya akan tunjukkan nanti dia punya contoh dia nanti ataupun dia punya demo nanti. Ini adalah konsol pengurusan untuk admin. Kalau tinggal kat sini dia ada dashboard, user kita boleh add user, group kita boleh groupkan dia, organisation unit kita boleh setkan dia punya unit dalam organisasi kan. Contoh KKPS, lepas tu ada apa? Unit ada pengurusan, ada akademik. Lepas tu dalam akademik ada unit tiap program. Building and resource. Okay. Building and resource kita boleh setkan, kita boleh key in kan apa keperluan-keperluan yang ada dalam building kita, dalam college institusi kita ni. Okay. Dan bila kita nak gunakan contohlah kan, saya nak menggunakan bilik mesyuarat. So kita boleh hebahkan dia melalui Google Calendar dan kita boleh pilih di mana lokasi dia. Lokasi dia adalah bilik mesyuarat. Dan dalam masa yang sama kita boleh tahu sama ada bilik mesyuarat itu digunakan ataupun tidak digunakan. Kalau digunakan, dia punya dia akan keluar lah ikon ataupun beritahu bilik mesyuarat tu tak boleh nak digunakan, kena pakai bilik lain. So kat situ sebenarnya akan mengelakkan pertembungan lah dari segi aku dah order bilik mesyuarat ni, aku dah order kan. Jadi masalah lah dekat situ. Okay, device pun sama. Kita boleh bagi kebenaran untuk device itu berfungsi. Oh, Puan Wati is here. Okay. Penjarakan sosial 1 meter. Right? Sebelum lagi. Okay. Dan ini application, ada application tertentu lah boleh guna. Okay, nanti saya akan tunjuk lah satu-satu kita boleh tengok dalaman ni macam mana. So domain, data migration, buat saya bulah kat sini. Right. Okay. So ini adalah kumpulan pengguna. Okay. Classroom teacher, okay, KKPS untuk semua. So inilah maksudnya email address untuk semua. So masuk sini semua nama user ada dalam tu. So bila kita nak email dia tak payah nak tarik satu-satu, just tarik je kumpulan dia. KKPS semua. Okay, semua orang dalam organisasi ni akan dapat email tersebut ataupun notifikasi yang kaitan lah. Okay, yang sebelah sini adalah kita nak manage kita punya unit dalam organisasi. Saya cakap ya KKPS, lepas tu bawah dia ada akademik, dalam pelajar. Okay, untuk manage organisasi ni lebih kurang macam ni lah kami di KKPS buat. Okay, inilah untuk menggunakan email domain sendiri. Okay. Yang saya cakap tadi kita menggunakan domain kita kkpsa.edu.my. Tak adalah guna @gmail.com dah. Dan kita boleh manage cantik. Pelajar, username dia adalah nombor pendaftaran dia. Nombor pendaftaran dia bla 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 kan. @pelajar.kkpsa.edu.my. Ikutlah nombor pelajar. So bila susun pun lagi senang kan. Bila kita nak buat Google Classroom untuk semua, untuk data dan apa semua kita dapat tahu. Kita boleh kawal dia. Okay. So ni domain lah. Domain ni pun kita boleh tambah lah ikut kesesuaian lah. Kita nak pakai macam mana. Kan? Tambah je manage domain, tambah pelajar, staff. Lepas tu mungkin kita boleh fikirkan. Sebab benda ni kalau nak fikirkan sebenarnya bergantung pada imaginasi lah. Kita dah ada tool. So imagine lah nak buat apa pun tak kisah. Okay, next. Alright. So ni dokumen boleh dikongsi dalam organisasi. Okay. Kalau sebelah kanan ni adalah Google Gmail biasa dan ini adalah G Suite. So ada extra kat sini adalah share drive. Fungsi share drive ni bila kita lambatkanlah apa benda dalam dia, kita boleh kongsikan satu seolah kita external hard disk secara cloud kepada organisasi kita. Nanti saya tunjukkan lah. Okay. Okay, tengok kat sini share drive, sebelah sini tak ada share drive. Storage, beritahu 15 gig je. Tapi G Suite ambil kau. Storage baru guna 26.5 gig, daripada berapa tak tahu pasal dia unlimited. Okay, itu saja. Sikit sebelum saya tunjukkan dia punya konsol lah.
Nak saya buat demo ke ataupun kita nak pergi pada QA dulu? Rasa Doktor kita ada lebih kurang dalam 18 minit lagi. Kalau kita buat demo dulu Doktor, kemudian kita buat Q&A di akhirnya kalau ada masa. Kita buat demo Loni lah ya. Okay, baik. Demo lah ni. Okay. Okay, right. Okay. Alamak, sibuk lah benda ni. Macam nak minimize ni. Okay, boleh tak ini saya boleh minimize kan ke? Doktor ni saya boleh minimize kan tak? Ataupun saya boleh hidden dengan dia? Oh, boleh tarik. Okay, Boleh minimize. Ya. Okay, Terus pergi browser. Terus pergi browser lah ya. Okay, okay. Saya tunjukkan dia punya konsol lah ya. Alamak, handsome lah abang ni. Abang ni kita letak sini lah. Apa jauh-jauh dekat-dekat sikit. Yes, okay. So ini adalah kita pelayar dia, iaitu pelayar Google Chrome biasalah sebenarnya. Tapi yang penting dia apa yang dikuasakan dia iaitu account Gmail lah. Account G Suite saya. Okay. Pertama saya nak tunjuk sikit lah email. Kaitangan email, Gmail. Okay. So anda nampak lah beza kan kat sini siap dah ada logo college lagi. Apa lagi nak kan? Seolah macam yes, this is ours college community pasal lab punya. KK lain pun boleh buat lah. Right. Okay. So kita tengok dekat sini ada dekat Google Apps. Okay. Scroll down. Kita pergi dekat admin. Kalau dekat Gmail biasa, account admin ni tak ada. Okay, ni nak verify lah untuk security kan. Okay, sebab sedang saya guna banyak PC. Right. Salah, cat block patutlah. Ambil kau. Okay, ini dashboard dia. Untuk super admin, saya sebagai super admin. Okay. Organisation tadi, okay, saya tunjukkan lah user. Okay, nampak ni pelajar pun dia boleh kalau boleh kita galakkan dia, letaklah gambar apa semua kan, so kita boleh tengok lah budak-budak ni siapa kan. Right. Dan kita boleh tahu budak ni dia pernah sign in ke tak pernah kan, macam ni tengok sini budak ni last sign in budak Nurul Atika ni tak pernah sign in pun. Mana kita tahu lah budak ni memang ni lah kita kena bantu lah, bukan memang budak ni coy, tapi kita kena bantu dia. Okay, ni 5 months ago hendak sign in. Ini budak-budak lama lah ni kan. Month ago, okay, masih ada. Ni ada jugalah yang masih lagi sign in lah. Okay. So ini dia punya account dari segi group dia. Akademik, kita buatkan SKR. Okay, ni cara SKR, cara SPA, speaking. Kami tak ramai tapi cukup lah kan. Okay, STM, UFA. Okay. Belajar pun sama kita pecahkan. Sesi Disember. Macam ni, kalau Disember 2018 masih ada, 2019 ada, Jun 2019 pada. So yang baru nanti kita add lah baru untuk sesi yang untuk 2020 ni lah. Kita akan add kan dia. Sebab last sesi is Disember, lepas tu sesi Jun tak ada, mungkin lepas ni sesi Ogos lah kot. So ini konsep pengurusan untuk organisation. Okay. Building source. Okay, building and resource. Okay. Open. So kita boleh masukkan multimedia ke apa. Benda ni nanti berfungsi dekat Google Calendar nanti. Dia punya fungsi utama saya nampak berlebih daripada Google Calendar. Dan dalam masa yang sama kan, Syarah, saya boleh set up terus lah dalam Google Classroom ni, dia boleh terus buat jadual kelas dia, terus boleh booking makmal ke, bengkel ke apa semua, terus boleh booking siap-siap berdasarkan dia punya jadual waktu lah. So dia takkan bertindih lah, ini kelas aku, sebelah kelas kau kan. Dan dalam masa yang sama pengurusan boleh tengok, okey hari ni siapa punya kelas, esok siapa punya kelas. Tanpa hanya menggunakan device phone je lah, dia boleh tengok, okey kelas apa ini, kelas apa, tak payahlah nak bawa file. Okey file, hari ni kelas apa, jadual waktu siapa. Jadi lambat dan come on, 4.0 IR, come on lah kan. Kita dah nak pergi 5.0 lah kan, tapi 4.0 pun kita tak settle lagi. So why not kan. Okay. Blok takbiran, bilik pegawai, okay, kuliah, amal kita pecah lah. BA ni maksudnya blok A, blok B, blok C, blok D and so on lah. Okay. Right. Okay. Okay. Apps.
Okay, ni apps yang boleh gunakan untuk G Suite dia secara core service dia. Saya klik kan. Ni lah antara yang boleh guna. Core dia is something yang dibagi memang kita boleh enable dan boleh disable kan lah. Dan kita boleh enable atau disable kan untuk orang tertentu saja. Macam ni saya buka untuk semua dan kita boleh set dah sebenarnya. Kalau untuk pelajar, saya ingat untuk pelajar saya tak bagi untuk create Google Drive, share drive. Pelajar saya tak bagi untuk share drive. Saya kat sini kot share drive. Oh ada setting dia. Saya untuk pelajar kita tak bagi dia buat share drive. Kita bagi dia unlimited je lah, tapi kita tak bagi dia buat untuk share drive. So setting untuk aplikasi tersebut lah. Okay. Ada aplikasi tambahan lebih kurang 51 servis dan kita boleh masukkan ada yang guna, ada yang tak guna dan ada yang masih lagi saya tengok-tengok lah. Contoh yang saya tengah mengusah-usah sekarang adalah Apps Maker lah. Okay, ada satu aplikasi ni khas, kalau hanya untuk, saya perasan hanya untuk G Suite user je yang boleh menggunakan Apps Maker ni untuk dia, kita buat application menggunakan untuk Android ataupun iOS. Okay, blogger saya, tak ada apalah, standard lah. Fitburner ni siapa nak exercise lah, saya lah, sajalah on kan. Bagi seorang kalau ada, diorang ada apa, jam untuk exercise tu kan, dia boleh link sekali lah. Okay, Data Studio. Data Studio pun agak menarik, saya tengah study sikit untuk interface dia. Google Domain saya tak buka lah. Dan actually sangat banyak lah kan. Nak tak nak guna je. Benda free. Dan bendanya sangat banyak. Dan kita boleh manage sendiri. Okay. And next is dari security saya tak payah buka lah kan. Okay. Report kita boleh dapatkan juga report. Apa pada segi penggunaan. Okay, saya buka lah. Okay, report untuk account macam mana. Okay, report ni kalau terror sikit statistik ke apa semua, tahu baca report okey lah. Storage use kat college ni je dah lebih kurang 330 gig dah. Ini untuk satu account ni. Kita satu account ni kot. Alright. Next, admin role. Kita boleh set dia untuk admin role. Ni domain tadi. Okay. Manage domain. Okay. Kita boleh tambah domain, nak add domain. You just add. Tambah something. Domain baru. Okay. Contoh kalau katalah, saya pernah sembang dengan Dr. Zamin kan. Berkaitan dengan kalau kita nak buat tu, kalau kata cert kan, cert kan. Okay, depan tu kalau kata nak gunakan dia sebagai indicator punya, depan tu lihat kkpsa.cert bla 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 .com .edu.my. College lain masuk pula college lain. Tapi kesian lah nanti kan satu mungkin orang nak kena managekan satu Malaysia kan. Better lah, bagi pendapat saya better lah tiap-tiap college dapatkan domain sendiri, tapi dipandu oleh BIPD bagaimana kita nak manage account tersebut. Bagi saya begitulah lebih elok lah. Okay. Role, data migrate, kita boleh migratekan dia, banyak benda lah sebenarnya. Okay, saya ingat itu cukup domain sikit-sikit. Pasal petang nanti saya nak tunjukkan perkenangan Google Meet, itu lagi best. Kita boleh buat conference, kita boleh buat convocation secara maya. Konon-kononnya. Okay, Doktor. Ada soalan lain kot? Kita boleh pergi pada QA. Okay, Q&A Doktor. Yang ini cerita macam tanya perempuan mana lebih cantik lah ni. Apakah dia perbezaan ataupun kelebihan atau kekurangan Google G Suite dengan Microsoft Teams? Yang seperti kita tahu sekarang ni memang kita pun dah diwujudkan Microsoft Teams punya account untuk setiap institusi. Saya nak cakap tapi segan lah kan. Okay. Saya dah tengok dua-dua, alright. Dan dua-dua dia ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tapi kelemahan paling besar saya nampak adalah Microsoft Teams kena bayar lah. Jadi G Suite tak payah bayar. Boleh bayar tak? Duit yang kita bayar untuk Google Teams tu, untuk Teams tu boleh digunakan untuk benda lain. Untuk mungkin untuk update kita punya program. Benda lain lah daripada benda duit yang patut kita bayar pada Teams, patut kita boleh gunakan untuk benda lain yang lebih bermanfaat lah. Tapi ini saya tak nak campur sangat lah sebab mungkin ada melibatkan dari segi ekonomi ke, naikkan ekonomi ke apa, saya tahu lah kan. Dan satu lagi, Google Teams ni dia ada satu app, dalam app tu boleh guna untuk semua. Pun okey lah, tak ada masalah sebab tapi beza pula
Google ataupun G Suite ni, dia hanya akaun tersebut dan application lain support akaun tersebut berbanding dengan team lah. Okay, dan satu lagi team, tak silap saya satu orang dia bagi 1 tera je untuk cloud. Tapi kalau untuk G Suite unlimited. Walaupun tahulah sebenarnya 1 tera ni alah apa benda pun nak isikan 1 tera. Sama juga dulu masa handset keluar kan. 8GB apa sangat nak isi kan. Dah last penuh. Betul 16GB dah besar. Penuh. 32 dah besar ni. Member cakap tak payahlah beli external card kan, SD card. Dah last penuh. Tak boleh buat apa. 64 kita pergi 64 pun sama penuh. Now masa tukar phone macam tadilah nak riak kan. Phone saya pun internal dalam pun 512 dan macam saya buat external habis dalam saya punya handphone. Terpaksa lah sebab data makin banyak. Jadi 1 tera tu kemungkinan untuk long term sekiranya masih lagi berada situ mungkin tak cukup lah. Tapi saya tak kata team tu tak bagus. Dia ada pro and con. Ada kekuatan dan kelemahan masing-masing lah antara dua tersebut. Okay. Doktor, next question. Okay, next question. Boleh Doktor cerita, mungkin Doktor dah bagi tahu sebelum ni, tapi kalau ada feature-features lain yang Doktor belum jelaskan lagi selain daripada simpanan data tanpa had untuk G Suite ni? Okay, feature-feature lain sebenarnya lebih kepada support application yang ada dalam Google tu sendiri. Anda boleh buka lah macam saya buka tadi dekat apps ni kan. Okay. Ini saja yang secara basic ni kita guna. And calendar, classroom, drive, bla 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 bla, Jamboard. Jamboard ni seolah kita macam ada whiteboard lah kat PC kita kan. Macam team pun ada kan, dia punya whiteboard dia. Ni kita ada Jamboard, kita pakai Jamboard. And Google dia pakai Jamboard untuk tulis. Okay, site kita boleh bangunkan kita punya official site ke ataupun kita punya pensyarah sendiri boleh bina site dia sendiri supaya pelajar boleh akses apa semua khas untuk pelajar. Dan kami di sini pun menggunakan site untuk akses untuk bekerja dari rumah. Jadi senang lah bagi saya senang lah. Okay, dari feature-feature lain tu sebenarnya dia punya probability tu sebenarnya unlimited. Tak boleh nak jangka untuk Google ni sebab dia sentiasa bertambah dan user selalu request nak ni. Contoh kita ambil kita ambil Google Meet lah. Google Meet sebenarnya sebelum ni hanya pengguna akaun G Suite saja yang boleh menggunakan. Pengguna lain hanya boleh join saja. Now, pengguna yang menggunakan akaun Gmail pun boleh createkan Google Meet tersebut. Tanpa perlu dia berada dalam G Suite. Dia perlu ada akaun G Suite, perlukan domain sendiri. Tapi dia adalah kelemahan sikit macam dalam akaun G Suite ni kita boleh rekodkan meeting kita. Gmail ni tak boleh. Lepas tu dia ada participant dalam 150 ke 100 saya tak ingat. Untuk G Suite 250. Dan kita boleh set juga macam webinar hari ni kita boleh buat untuk unlimited pun boleh, unlimited participant. So, is unlimited ni lah. You imagine je nak buat apa kan. You try buat dengan aplikasi yang ada. Kalau tak boleh, kita try tanya ataupun saja pada Google. Biasanya Google cepatlah, sebulan, 2 bulan tu dah ada. Nak compare dengan team pun ada. Kita bagi, tapi dia Microsoft ni macam dan masa lama sikit barulah. Dia akan bantu kita lah. Dari segi apa yang kita nak. Okay, Doktor. Next question, Doktor. Ya, next ni mungkin very basic konsep dia. Ada yang saya tengok daripada soalan ni, ada yang kurang masih lagi confused tentang G Suite dan juga aplikasi Google Classroom yang di dalam G Suite tu. Boleh Doktor perjelaskan sikit lagi? Okey, setakat hari ni, sehingga kini, saya dapati terutamanya semasa berlakunya pandemik COVID-19 ni, saya dapati akaun Google Classroom untuk G Suite dan juga Gmail dah jadi hampir sama dari segi penggunaan dia, dari segi akses dia. Kalau agak sebelum ni, hanya akaun G Suite yang boleh ada rubrik. Gmail biasa tak ada rubrik. Ataupun rubrik dia adalah dia external. Lepas tu baru boleh import. Okay. Jadi kalau ikutkan penggunaan kedua-dua dia, hampir boleh kata hampir sama lah. Tapi ingat, beza dia yang utama adalah kat situ yang saya nampak lah. Paling senang saya nampak satunya, dari segi integrated file menggunakan G Suite ni, dia punya possibility mungkin lebih tinggi berbanding dengan Gmail. Gmail mungkin ada sistem file dia tak boleh nak access ataupun sistem application dia tak boleh guna disebabkan syarat kena ada G Suite. Okay. Dan G Suite ni yang utamanya dia unlimited. So
kita punya simpanan data pelajar ataupun hasil kerja pelajar tu kita boleh simpan lama dan kita boleh simpan dalam kadar yang banyak. Terutamanya kalau kursus-kursus yang melibatkan macam saya buatlah multimedia ke apa semua, boleh disimpan tu dengan kadar yang banyak lah. Walaupun kita tak mengajar, kan, ataupun kita, walaupun kita mengajar, dalam masa sama kita pun ada buat management mana kan. Jadi file-file tu semua pun akan disimpan dalam akaun kita yang sama, akaun domain kita. Jadi benda tu sebenarnya akan berkembang. Saya garantilah 15 gig takkan cukup walaupun anda punya PDP menggunakan Google Classroom, tidak menggunakan data yang banyak ataupun tak menggunakan data cloud yang banyak, tapi saya boleh garanti lah 15 gig takkan cukup untuk anda dan anda akhirnya anda terpaksa buka akaun baru. Next semester buka akaun baru. Jadi problem kat situ. Okay, Doktor, harap menjawab soalan. Ya Doktor, terima kasih banyak Doktor. Saya rasa kita pun dah berada di penghujung sesi ni kerana pada pukul 11 rasa macam baru je kita berjumpa itulah Doktor. Tak apa Doktor, ada lagi kan lepas ni kan. Pukul 3 Doktor punya slot lagi. Dia simpan dulu sikit-sikit Doktor. Kita boleh sambung pukul 3 nanti. Jadi slot, sebab apa kita tak boleh nak overrun sangat sebab yang ini pukul 11.30 nanti kita akan ada satu lagi sesi. Yang mana berkaitan dengan apa yang saya dah tanya tadi berkenaan dengan Google Classroom. Jadi kita akan ada satu sesi berkaitan dengan Google Classroom yang akan disampaikan oleh penceramah Encik Muhammad Hafiz dan Dr. Sharifah Nadiah, moderator daripada KK Bukit Beruang. Jadi moderator bagi sesi ini adalah Dr. Umawati pada pukul 11.30 nanti. Dan juga pada pukul 3 kita akan bersama semula dengan Dr. Muhammad Razwan dan moderatornya saya sendiri lagi dalam tajuk aplikasi Google Meet. Jadi kita tak cerita lagi tentang Google Meet tadi kan. Jadi lepas ni pukul 3 harap sama-sama kita dengar lagi kita berceloteh lagi dengan Dr. Razwan ni tentang aplikasi Google Meet jadi cuma saya ingin memberi respons terhadap satu persoalan daripada Puan Zuraidah Ahmad tentang menggunakan MOOC dan juga G Suite sama ada apakah polisi kita ataupun hala tuju yang kita tetapkan dari segi yuran dan sebagainya. Jadi dalam norma baru ni di BIPD amat menggalakkan pihak institusi untuk explore dan juga invest dalam semua pelbagai platform-platform online learning yang ada di pasaran. Jadi di situ kita mengharapkan inisiatif di peringkat institusi untuk lebih invest ataupun lebih melihat keperluan dan juga invest dalam perkara-perkara tersebutlah. Jadi kita di BIPD sangat akan memberi sokongan dan amat menggalakkan institusi untuk ke arah online PDP yang sangat kita rasakan sangat pentinglah pada masa ini. Jadi Dr. Razwan, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini, ada kata-kata akhir? Terima kasihlah Dr. Zamin dan juga bahagian BIPD kena bagi peluang untuk saya berkongsi. Saya kata saya bukan expert lah sebab saya hanya berkongsi dengan apa yang saya tahu saja. Sebab untuk expert ni sebenarnya Google pun ada bagi macam pengiktirafan. Kalau siapa nak jadi expert ni, dia ada ujian untuk Google Educator level 1, level 2 dan juga ni. Itu saya tak ambil lah. Saya tak ambil masa ni sebab kebetulan saya tak nampak lagi. Tapi sebenarnya baguslah kalau ada. Kalau untuk sebagai tambahan untuk kita punya CV ke apa semua yang berkaitan. Jadi sebenarnya saya harap sebenarnya para pesyarah terutamanya harap bersedialah. Sebab bersedia dengan norma baru, bersedia dengan Edu 4.0 ni di mana kan kita sepatutnya dah bersedia dengan benda ni, latihan patutnya sudah diberi dan kita dah tak boleh kata dah lah aku ni payahlah nak belajar apa semua. No, nak tak nak you have to learn sebab budak-budak yang menggunakan saya dalam konteks G Suite ni dia on the way ke college community sekarang Atan dan juga poli sebab di sekolah dia orang dah start guna, nanti dia masuk, cik mana akaun saya? Apa ni cik? Contohlah kan. Jadi saya harap pembelajaran tu seperti kita di college community belajar dalam sepanjang hayat. Jadi kita kena sentiasa belajar dan upgrade knowledge kita. Tak tahu, tanya. Don't worry, insyaAllah. Itu dia. Terima kasih Dr. Razwan. Satu kata-kata perangsang ataupun kata-kata semangat yang
yang amat baiklah untuk kita sebagai pendidik di dalam era norma baru ini. So saya rasa itu sahaja yang sempat kita bersiaran pada pagi ini. Ya, kita jumpa semula 11.30 bersama Dr. Sharifah Nadiah dan juga Encik Hafiz, dan pukul 3 lagi jangan lupa kita bersama lagi dengan Dr. Razwan dalam topiknya Google Meet. Jadi saya sudahi sesi kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tapi kalau ada soalan lah nanti, kalau boleh lah bawa untuk masa Google Meet tu, kalau ada kat sini tak clear, boleh bawa lah masa kat Google Meet tu, kita boleh save lagi. Kita akan save soalan ni, kalau ada lah yang kena-mengena kita akan bawa ke sana. Yes, sebab lepas Alright bos, nak standby untuk 11.30 pula nanti. Baik, selamat. Kita jumpa lagi. Alright.